Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa lagi dalam Garasi TV untuk siaran 9 hari bulan Januari, hari Sabtu ni. Pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang shopping petang tadi, yang lock petang tadi. Walaupun view kita maksimum hanyalah 386. Tapi Alhamdulillah kita dapat lebih kurang dalam 35 lot petang tadi. Terutama saya belanja t-shirt yang kita tak akan turun malam. Bagi mereka yang nak memburu t-shirt berjenama, kita panggil JC lah, kain JC ni, JC berjenama ni. Sama ada Levi's, Nike, Uniqlo, Under Armour, Mizuno dan juga Puma. Saudara kena turun ke sebelah petang. Saya sedang melelong baju-baju ni dengan harga patlai RM70. Branded semua, condition semua cantik-cantik. Tanya orang petang. Petang tadi je 31 log. Saya naikkan petang dan saya tak naikkan di sebelah malam kerana saya mula dah memecahkan jadual penjualan. Di mana malam kita tumpukan kepada item, petang kita tumpukan kepada combo. Jadi sesi belanja memang petang saya dah letakkan harga 10 hingga 15% lebih rendah berbanding harga malam. Tapi banyakkan barang petang tak akan naik malam kerana saya nak memindahkan, nak menghidupkan trafik petang. Dan petang kita mula sejak pukul 4 sampai pukul 6 macam tu, 2 jam je. Jadi kalau saudara nak mencari barangan combo, mulai sekarang combo akan ditumpukan slotnya pada sesi petang. Manakala malam kita akan naik item, saudara nampak tu, biru-biru jaket ni masih ada. Yang sekarang ni malam ni kita akan naik windbreaker pelbagai jenama, kebanyakan jenama sukan dan juga jenama streetwear. Jadi sekejap lagi saya akan naik jaket. Tadi petang ada orang tanya type 1, type 2 apa beza dia. Cuma petang tadi kita ada model tracker je, tu kita dapat je satu type 1, type 2 tu. Kalau saudara nak gayakannya mengikut gaya sekarang, sebenarnya type 1, type 2 ni keluar dulu, dia baru keluar tracker. Tapi tracker ni popular sebab dia muncul dalam edisi 60s, 70s ni. Dia menjadi jaket yang lebih banyak dirakamkan dalam movie dan juga dalam poster. Tetapi apabila Jepun mengambil alih budaya jaket daripada Levi's, dan kemudian syarikat-syarikat Jepun mula mereka bentuk pakaian mereka sendiri di bawah jenama Jepun, dia lebih terpengaruh dengan Type 1 dan Type 2. Beza dia Type 1 1 kocek, Type 2 2 kocek dan tracker yang ada V-line tu. Macam generasi saya ni memang dilatih oleh Levi's tracker. Kurang kita main dengan Type 1, Type 2. Cuma bagi mereka yang mula melihat perkembangan seragam jean ni, apabila saudara main seluar dan nak main jaket ni, seragam jean ni, jaket yang banyak keluar, sama ada dikeluarkan oleh Repro ataupun kebanyakannya adalah brand Japan lah sekarang. Sama ada apa brand pun mereka keluarkan banyak dalam Type 1 dan Type 2. Berapa number kita sekarang? 245. Malam besok kita akan ada Pian Habib satu hari. Dia datang melawat. Saya lupa nak ambil gambar tadi. Dia datang melawat 2 jam berbual dengan saya. Kami lama tak jumpa. Jadi dia kata apa nak besok kita kau cakap je Pian. Tapi besok saudara akan mendengar semua sajak-sajak dia. Termasuk aku anak YB. Kenapa aku dilahirkan begini. Kita akan minta sajak-sajak yang menghiburkan saudara. Kerana dia nampak sangat bersemangat tuan-tuan untuk muncul dan menghiburkan saudara dengan bacaan sajaknya yang popular pada tahun-tahun 90-an. Siapa saja yang membesar di Kuala Lumpur pada tahun 90-an tak akan melupakan Pian Habib di Pasar Seni, tak melupakan Pian Habib di Benteng Lama, tak melupakan kemunculan Pian Habib di Wisma Yakin. Kerana itulah zaman gemilang beliau mendeklamasikan puisi bersama rakan-rakan penyanyi bawah lampu tu. Tapi saya tak dapat kumpulkan semua. InsyaAllah kalaulah ada satu masa nanti tuan-tuan nak melihat memori bagaimana puisi dan juga muzik folk jalanan dikembangkan, saya akan buat folk night satu malam kat sini supaya kita dapat melihat muzik folk live streaming dengan menggunakan Garasi TV. Cuma saya kena upgrade sikit saya punya sound system untuk buat live folk festival supaya saudara dapat melihat Sanjisuddin perform, saudara melihat Koperatasa perform, saudara melihat Wan Hanam Fisu, saudara melihat Sanjisuddin Kamarul Haji Yusof. Ini semua adalah mereka yang menghidupkan apa yang dipanggil sebagai puisi jalanan ataupun folk cut di Kuala Lumpur yang menjadi satu legasi lah. Orang tak boleh lupa kemeriahan Bas Stand Kelang, Central Market, Pasar Budaya tu. Orang tak boleh lupa Komplek Daya Bumi. Orang tak boleh lupa Wisma Yakin. Orang tak boleh lupa Bangkok Bank. Kerana mereka sentiasa berkitaran. Termasuk pasar malam Jalan Tukar Abdul Rahman ketika mula dibuka. Pasar malamnya masih lagi di atas Jalan Tar tu. Jalan Tukar Abdul Rahman tu ditutup. Dia mengembalikan memori bagaimana orang-orang Melayu di jalanan menghormati dan mencintai puisi, lagu-lagu puisi, membeli lukisan,
mendapatkan karikatur lukisan-lukisan tangan daripada orang seperti Muda apa sebab waktu tu, saya akan cuba buat. Kerana saya kena hanya pusingkan set ke sana je dan luaskan sedikit set dan kemudian sistem audio je. Saya ingin bukan melatih atau mendidik, tapi memperkenalkan kepada saudara tentang bagaimana dalam streaming kita dapat memindahkan budaya yang hampir pupus tapi kita hidupkan semula dalam budaya streaming. Untuk kes COVID-19 saya update masih lagi tinggi, 2,534 hari ini saya rasa. Ya, lebih kurang gitulah kesnya, masih lagi tinggi. Hari Senin saya dah dapat tengok jadual yang dijangka akan diumumkan hari Senin ni. Kalau mengikut jadual yang dirangka untuk kefahaman media tu, dia hanya membabitkan lokaliti saja, iaitu lockdown penuh di Lembah Kelang, lockdown penuh juga membabitkan Perak, lockdown penuh membabitkan Johor Negeri Sembilan, lockdown penuh membabitkan Pulau Pinang. Yang terlepas dari lockdown hanyalah Pahang, Terengganu, Johor, Kedah dan Perlis. Itu jadualnya, tapi pengumumannya tetap saudara kena tunggu yang rasmi. Perdana Menteri akan umumkan. Tetapi untuk panduan telah dikeluarkan, tapi kita tak tahu panduan ini adalah tepat atau tidak, tapi selalunya digunakan untuk memandu pengamal-pengamal media, mengendalikan editorial mereka supaya dapat membantu masyarakat memahami persekitaran. Saya pun sedang membantu walaupun ini adalah media Garasi TV. Berarti saudara harus bersedia. Macam saya beritahu saudara, kalau kita lockdown 14 hari, R0 kita daripada 1.2 dalam kiraan sekarang dengan jangkitan 2,500 ni, kalau kita nak turunkan kepada 0.4 yang kita hendak tu, dia memakan masa sekurang-kurangnya paling pendek adalah 8 minggu. Jadi saudara boleh bayangkanlah, kata sekurang-kurangnya lockdown ni walaupun dia bagi 14 hari, kemungkinan adalah 28 hari. Tak mungkin ada apa-apa yang kita dapat buat dengan 14 hari. Berdasarkan kita nak mengejar R0 kita turun pada 0.4 pada kadar jangkitan bawah 300 sehari tu, agak sukar nak dicapai dalam tempoh 14-28 hari. Dia memerlukan sekurang-kurangnya 2 bulan ataupun 8 minggu. Ini akan menjejaskan banyak orang, terutama Selangor dan wilayah yang menyumbangkan 40% daripada ekonomi negara. Pulau Pinang yang menyumbangkan 13%. Perak saya tak ingat dia punya GDP, tapi Sabah 6%. Ini semua yang akan kena lockdown ni. Saudara bersedia. Tapi jangan buat apa-apa yang panik besok, kerana saudara mendengar hari ini dan saudara nak berlari besok. Tak ada apa yang panik. Kita satu isi rumah seorang masih dibenarkan lagi membeli belah. Stok makanan Majlis Keselamatan Negara mencukupi. Apa yang akan memberi kesan yang paling besar adalah kita tidak dibenarkan keluar rumah, seperti lockdown yang dulu juga. Pejabat-pejabat yang tidak mempunyai kesan penting kepada ekonomi negara akan diminta tutup. Saya syak bahawa kilang dan semua sektor perniagaan akan ditutup. Berarti hanyalah makanan yang pandu lalu ataupun saudara terpaksa balik menggunakan penghantar makanan je untuk membuat tempahan. Semua aktiviti sosial akan di-ban, akan diharamkan. Berarti saudara di bawah PKP penuh ni, walaupun dia bersifat lokaliti, tapi syarat-syarat dia akan kembali ketat. Cuma saya tak tahu berapa longgar syarat ekonomi yang dia bagi, sebab saudara tahu bahawa Persatuan Pengilang dan juga Persatuan Industri Kecil Sederhana memaklumkan bahawa ramai ahli mereka akan gulung tikar sekiranya PKP kali ini membekukan sebarang operasi untuk sektor pengilangan dan juga untuk sektor AKS. Okey, itu yang saya boleh update dengan saudara. Kata setakat ni, yang dipandu oleh kita adalah bukan lockdown seluruh negara, tetapi kira-kira 70% terlibat tu dari segi kepadatan penduduk. Kerana seluruh Lembah Kelang plus Perak plus Pulau Pinang, plus Johor, plus Melaka dan juga plus Negeri Sembilan. Hanya Pahang dengan Kelantan dan Terengganu tak lockdown. Saya tahu alasannya adalah bagi membolehkan operasi menyelamat dan membantu kemasa banjir dibuat. Kalau lockdown agak sukar bagi mereka. Dan waktu yang sama dia akan menghadkan pergerakan orang daripada zon merah yang menjadi kumpulan pembawa kuman ni daripada pergi ke kawasan bantuan banjir yang mengalami kepadatan mangsa. Itu yang saya boleh bagi tahu pada saudara dan boleh peganglah tu. Cuma tunggu Perdana Menteri umum pada Isnin, dan saya rasa kalau umum pada Isnin pun dia tak akan laksanakan pada Rabu. Kemungkinan akan umum pada Isnin dan tengah malam tu. Start 12:01 pagi Selasa tu dah berkuat kuasa. Kita tak akan tangguhkan lagi kerana angka telah meningkat dengan tinggi. Jadi dia tak notiskan dulu lebih kurang 48 jam. Saya rasa siang je Perdana Menteri bagi itu, malam tu 12:01 dah boleh berkuat kuasa. Ini bukan pengisytiharan. Ini adalah gambaran setelah saya berkongsi dengan semua kawan-kawan media.
mendapat maklumat dan melihat jadual yang sama ada betul atau tidak, tapi saya tipkan pada saudara untuk saudara bersedia supaya semua tahu bahawa kita di Lembah Kelang yang membabitkan 4 juta orang ni, kalau lockdown jadi berarti 70%, kira-kira 24 juta ke 25 juta rakyat Malaysia akan berada dalam lockdown apabila dia dilaksanakan PKP penuh kali ini. Okey, anda tak akan orang bertanya kalau dilaksanakan PKP penuh, apa kesan pada peniaga kecil? Dia balik kepada semua aktiviti perniagaan tidak akan dibenarkan. Kedai di tepi jalan semua kena tutup, warung semua kena tutup, restoran akan hanya dibenarkan untuk take away. Tetapi take away pula tu orang yang nak kena keluar hanyalah satu daripada wakil isi rumah. Kedai gunting rambut, kedai mekanik apa semua akan tutup penuh macam mana yang berlaku kepada kita lalui pada 18 hari bulan Mac yang lalu. Itu dipanggil lockdown. Itu dipanggil lockdown, cuma tinggal lagi dia bukanlah lockdown darurat, dia lockdown di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Perintah Kawalan Pergerakan. Lepas tu kalau dia longgarkan jadi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dia longgarkan lagi jadi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Kita akan balik Perintah Kawalan Pergerakan yang penuh. Berarti saman meningkat, saudara tak boleh memandu lebih daripada seorang untuk keluar daripada rumah, saudara tak boleh merentas daerah, saudara mesti mempunyai alasan ke mana saudara bergerak. Saudara hanya akan diberi kebenaran bergerak untuk mendapatkan bekalan makanan je. Semua aktiviti sosial tidak akan dibenarkan sama sekali. Tak ada aktiviti sosial. Pejabat-pejabat kerajaan yang tidak penting, yang bukan grade A akan ditutup. Hanya jabatan-jabatan yang menguruskan hal-hal yang bersifat dengan penting saja akan dibuka. Back office semua akan ditutup. Syarikat-syarikat perniagaan akan ditutup. Jadi macam yang kita dah lalu, pada 18 Mac dulu hingga 10 Jun tu, itu dipanggil sebagai PKP penuh. Dan untuk orang Kedah dan orang Perlis, anda boleh masih boleh bergerak, walaupun Perlis ada 3 kes, saya tak tahu sama ada akan memindahkan lagi jadual tu, sebab besok mereka masih lagi padatkan jadual. Hari Senin Perdana Menteri akan buat pengumuman. Pahang Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Kelantan kita maklum, tak mungkin ada kerana pergerakan mangsa banjir memerlukan kelonggaran banyak syarat rentah kawasan, pergerakan pasokan bantuan apa semua. Tetapi untuk membolehkan kita keluar ke sana akan jadi terhad. Berarti kena menyusun semula bantuan kemanusiaan kalau nak hantar. Mungkin hanya ada pusat bantuan kemanusiaan saja dan kemudian hanya beberapa kumpulan yang mempunyai permit saja akan dibenarkan masuk ke lokasi banjir, kerana kita tak mahu membawa virus daripada pantai barat yang berada dalam zon kritikal ni kepada kawasan zon mangsa banjir. Saudara kena ingat 43,000 masuk orang mangsa banjir tu yang berada di negeri-negeri tu. Kalau dia kena wabak jadi di pusat-pusat kawalan, pusat-pusat pemindahan banjir itu, satu bencana lagi yang perlu ditangani. Okey. Itu je saya bagi tahu pada saudara. Tak, kita akan jalan je, kita akan terus berada sebab kita adalah operasi digital, so tak ada terikat dengan pergerakan fizikal. Sebab ini adalah membabitkan pergerakan fizikal je, kita akan live je setiap malam. Saya akan menemani saudara setiap petang dan setiap malam untuk memastikan kita terus beroperasi. Itu kita boleh beroperasi je. Sebab kita tak terikat dengan kena bergerak, kita tak terikat dengan kedatangan pengunjung. Kita tak terikat dengan rentas sempadan semua, cuma kaki tangan kita je yang tak boleh bergerak meninggalkan kawasan ni, kerana apabila mereka bergerak pula untuk memaklumkan datang untuk live FB di garasi, itu dah salah satu kesalahan. Kerana itu bukanlah yang dilonggarkan dalam syarat PKP. Jadi basically semua akan tidur di sini je. Untuk sistem pos yang saudara lock, tak ada masalah sebab cross tu je. Harap dia orang tak buat roadblock tengah-tengah tu, sebab kami hanya seberang jalan yang selalu siang saudara nampak JNT situ je. Itu je yang saya boleh kongsi dengan saudara. Berapa ratus orang ni lah? 500 kalau saudara nak apa-apa soal. Kecoh je tak apa, itu biasalah. Bukan tadi tu, capital, serangan ke atas capital tu dah di Senate tu dah berlaku 2 hari lepas. Tangkapan dah dibuat. Itu pertama kali sebuah negara maju mengalami krisis begitu, kerana penyokong-penyokong Donald Trump ni, the white supreme ni, ultra white ni, tak dapat menerima hakikat bahawa 20 hari bulan ni secara rasminya Senate telah meluluskan, Dewan Senate, iaitu yang tertinggi dalam Amerika atau dipanggil Parlimen US ni, mengesahkan bahawa 20 hari bulan Joe Biden akan mengangkat sumpah dan berkhidmat sebagai Presiden Amerika.
Trump pun telah memaklumkan bahawa dia akan berundur walaupun tak mahu menamakan siapa pengganti dia. Tapi basically sistem mereka akan berjalan seperti biasa pada 20 hari bulan Januari, di mana Amerika akan memiliki presiden baru, iaitu Joe Biden dan Kamala Harris sebagai naib presiden. Ada apa ni? Ada orang tanya apa-apa dah? Tanya nak beli dah? Okey, itu je yang saya boleh share dengan saudara. Bagi naik politik pula, saudara nampak dengan jelas kekacauan berlaku dengan sangat kuat ni. Berarti ada orang meminta, banyak ahli-ahli politik telah meminta Dewan pembubaran kerajaan PN ni. Macam saya cakap petang tadi, kita berharap yang di-Pertuan Agong tidak mempedulikan apa saja desakan pada mana-mana pihak ketika rakyat sedang susah. Kalau mereka mengadap yang di-Pertuan Agong, harap yang Pertuan Agong mengumumkan saja darurat politik supaya mereka yang ambisi untuk berkuasa tidak dapat mendapatkan apa yang mereka hajatkan. Itu satu yang complicated kita sekarang ni. Maksudnya, saya pun tak faham sebab saya tak nampak lagi gambar ahli politik dalam melawat kawasan banjir. Tak kira lah dia pembangkang atau dia kerajaan. Yang melawat hanyalah orang seperti Abid Liu, Ustazah Asma, NGO dan individu-individu yang tak kita pangkah pun dia dulu. Sekarang dia yang pergi melawat dan membantu orang susah. Yang mana kita pangkah, yang mana kita sokong, sibuk mengadakan sidang akhbar saja. Nak jatuhkan itu, nak naikkan ini, orang itu dan orang ini. Orang politik lah orang yang paling buruk sekarang yang ada di negara kita sekarang. Hingga saya rasa geram bila kita scroll semua media yang kita nak cari berita mengenai COVID, kita nak cari berita mengenai perkembangan terbaru vaksin. Habis semua portal melaporkan mengenai politik. Saya pun menyampah dengan editor-editor portal tuan. Dia pun pergi layan juga semua sidang akhbar sampai 3 story. Sidang akhbar Datuk Seri Nazir Aziz 3 story ini hari. Ahmad Maslan cakap orang bodoh macam goreng pisang pun 3 story. Saya pun tak faham kenapa begitu banyak benda-benda sampah dimuatkan dalam portal. Sedangkan editor portal kawan-kawan saya ni cerdik semua tuan-tuan. Tapi kerasukan politik ni dahsyat. Dia punya jin dia tu. Kalah Bingsbox hantu Yahudi dalam kotak tu Daibok. Hantu Daibok pun tak merasuk sedahsyat tu berbanding kerasukan hantu politik ni tuan-tuan. Kawan-kawan saya yang cerdik, yang berakal, yang mengendalikan portal, yang faham jiwa rakyat pun dia pun terperangkap. Tak boleh keluar. Hari ni kalau saya ada scroll tu, story COVID itu je. Angka 2534, tak ada detail dia, tak ada peringatan kepada orang awam. Story mengenai memperingatkan orang mengenai apa yang akan berlaku dalam PKP pada Isnin. Saya yang buat ramalan pada saudara untuk membantu saudara faham PKP ni. Yang lain dia heboh dengan cerita politik, maksudnya dia pun kena daibok tu. So saya kata daibok yang paling besar lah daibok yang dibawa oleh hantu politik ni. Dia rasuk habis semua orang. Kawan-kawan saya editor portal yang tak gila pun dah jadi 3 suku sekarang. Melaporkan benda-benda yang tak masuk di akal untuk dibaca oleh kita semua ketika kita berada dalam keadaan susah. Allahu Akbar. Tu orang kata apalah iblis yang dah masuk dalam perut dia. Hingga semua orang menjadikan iblis pun. Saya rasa iblis kalau tengok pun dia pun menggigil tuan-tuan. Sebab iblis kata kalau level dia pun tidaklah begini aku mampu buat. Kecuali manusia yang mengajar aku untuk belajar tentang kejahatan yang maksimum ni. Allah Akbar. Okey, kita... dia orang ada bagi tahu ada flight jatuh ni, flight Raja Wali jatuh tu. Jangan, saya belum baca nak ulas apa kata terbang jatuh. Untuk bagi tahu pada saudara, saya bukanlah nak kritik orang Indonesia pun menonton ramai ni. Tapi domestic flight Indonesia ni jatuh adalah perkara biasa. Kalau dia tak jatuh je luar biasa. Daripada sejarah Adam Air, Lion Air apa semua tu. Saya bukanlah nak mengkritik, saya bersimpati pada mangsa. Tapi apabila pendapatan penerbangan menjadi sangat rendah, apabila syarikat-syarikat penerbangan berada dalam keadaan gulung tikar, satu perkara yang mereka tak akan sustain adalah kawalan kualiti dan juga akuisi. Membuat tinjauan yang lebih detail ketika dia memerlukan kos, orang, pakar. Kapal terbang kena masuk hangar mengikut jadual. Kapal terbang kena masuk hangar untuk servis enjin mengikut jadual. Tetapi apabila pendapatan sangat menyusut, banyak polisi dan SOP akan dilanggar. Itu kalau saudara baca sejarah Lion Air pun hal yang sama juga. Kapal terbang tidak melalui penyelenggaraan yang lengkap. Kita mengucapkan takziah. Dan saya yakin mungkin ramai penumpang tu adalah penumpang Islam kerana dia menuju ke Pontianak di Kalimantan Barat, Kalbar tu. Jadi kita doakanlah berita baik kalau tak terempas. Disahkan terempas kan? Dah disahkan terempas. Tadi dia orang kata hilang dari radar. Saya bagi tahu kata domestic flight. Kalau hilang dari radar terempas lah tu. Terempas di laut. Kita doakanlah. Ya. Penerbangan daripada Jakarta ke Pontianak tu. Pontianak adalah di Kalimantan Barat. Bandar yang romantik untuk dikunjungi.
Saya pernah ke Pontianak 2 kali. Tahun 2002 saya rasa. Bandar yang romantik untuk dikunjungi. Anda boleh membeli buah rambutan dengan harga 30 sen sekilo. Dan waktu tu mereka ada duku langsat. Duku langsat tukar duit kita. Dia 2,000 2000 Indonesia berapa ringgit? 60 sen 60 sen 50 sen je. Saya terkejut. Saya masa tu saya bagi duit 10,000. Dia kata saya kata bagi 10,000 saya terus jalan je. Dia panggil. Dia buah kayu banyak. Dia negeri yang kaya dengan buah kayu. Mereka mempunyai suku Dayak dan Dayak mereka adalah Iban kita. Sama aja. Waktu saya pergi untuk melawat tragedi Sampas, di mana tragedi pembunuhan besar-besaran di antara gabungan orang Melayu dan orang Dayak ke atas suku Madura tu, saya pergi melawat tapak dia, tapak pembunuhan yang dipanggil peristiwa Sampas tu, untuk memahami tragedi berdarah tu. Jadi saya pergi dan kawan-kawan saya pergi backpack, dia masuk daripada Sarawak. Jadi seorang kawan penulis saya di Kalimantan bawa saya berjalan dan melihat semua kawasan tu. Tapi saya panggil dia bandar yang sangat romantik. Sunyi, jalan dia hampir banyak tanah merah je. Saya pergi tu pada malam tahun baru. Tak ada apa hiburan. Anak-anak hanya press motor je. Saya fikir mungkin sekarang ni dia dah pun mungkin jauh maju. Dah 18 tahun saya tak pergi. Tapi takziah kepada keluarga mangsa. Okey? Saya pun tak ada apa nak cerita. Nantilah kalau tengah-tengah ni saudara ada rasa nak tanya kan. Sebab saya, kalau hari saya rasa macam celaka betul lah pemimpin ni, saya akan keluar perkataan yang pelik-pelik. Sebab saya orang politik ni, saya dah jadi media 25 tahun. Jadi semua celaka-celaka ni saya dah kenal daripada dia muda. Jadi bila dia buat kecelakaan tu, saya dah boleh bayangkan ni memang daripada muda celaka dia ni, sampailah tua.